Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda binti Muhammad Razik. Nombor metrik 051131 akan mewawartakan tentang perkembangan tarikat Naqsyabandiyah di Negeri Sembilan di bawah subjek USI Part 2 202, kajian ilmu tarikat yang diajar oleh Ustaz Muhammad Syaiful Bahri bin Abdullah. Okey, kita masuk kepada perkembangan tarikat Naqsyabandiyah di Negeri Sembilan. Kemasukan ajaran tarikat Naqsyabandiyah ke Negeri Sembilan dilakukan oleh Haji Ahmad bin Muhammad Al-Bakir yang berasal dari Batu Tujuh, Pantai Jalari, Jelebu, Negeri Sembilan. Oleh itu, sebuah gurau khusus telah didirikan di Kampung Semput sebagai satu tempat kegiatan untuk tarikat Naqsyabandiyah. Haji Ahmad telah belajar dan mengambil tarikat Naqsyabandiyah dari Syekh Ali Al-Rida yang mana merupakan Syekh tarikat Naqsyabandiyah di Jabal Al-Kubais, Mekah. Kemudiannya, Haji Ahmad telah meninggal dunia pada tahun 1942. Namun begitu, ajaran tarikat Naqsyabandiyah tidak terhenti selepas beliau meninggal dunia. Ajaran ini kemudiannya dikembangkan oleh anak murid beliau, itu Haji Ma'ruf bin Yaqub. Pada tahun 1965, sebuah surau suluk yang terletak di Kampung Baru, Pekalenggan, Negeri Sembilan ditubuhkan. Surau itu ditubuhkan bertujuan untuk pengamalan tarikat Naqsyabandiyah. Tarikat Naqsyabandiyah juga telah berkembang dengan pesat di Negeri Sembilan dan di negeri semenanjung Malaysia seperti Terengganu, Selangor, Kuala Lumpur, Perak, Melaka dan Johor. Sehingga kini tarikat Naqsyabandiyah masih diamalkan. Pada tahun 2004, enakmen tarikat tasawuf telah digubal untuk memantau segala aktiviti yang berkaitan dengan tarikat. Ini menunjukkan bahawa Mufti Negeri Sembilan amat menyokong penduduknya untuk mengamalkan tarikat. Seterusnya, kajian lapangan. Responden A merupakan seorang lelaki yang berumur 56 tahun dan telah menjadi guru agama yang mengajar di masjid dan surau yang berdekatan dengan tempat beliau tinggal. Responden ini berasal dari Besut, Terengganu. Ketika di tembubuan, responden A telah menceritakan sedikit asal usul beliau. Beliau telah mendapatkan pendidikan agama sejak kecil lagi kerana bapanya merupakan seorang ustaz serta pengamal tarikat Naqsyabandiyah. Responden A juga telah lama mengamalkan ajaran tarikat dalam hidup beliau. Dari segi pendidikan, responden A hanya mendapat pendidikan sehingga sekolah menengah disebabkan masalah kekurangan wang. Namun begitu, responden A tidak berhenti untuk mendalami ilmu agama. Ketika ditanya mengenai amalan yang dilakukan dalam tarikat Naqsyabandiyah, responden A menyatakan bahawa dia selalu berzikir, bertasawul dan bersuluk. Manakala bagi responden B, beliau merupakan seorang pelajar perempuan yang berumur 23 tahun dan sedang menuntut di Universiti Malaysia Kelantan UMK. Dia mendapat pendidikan dalam ijazah sarjana muda kewangan Islam. Responden B ini juga turut menetap di Besut, Terengganu dan berasal dari keluarga yang mengamalkan agama kerana ibunya merupakan seorang ustazah. Ketika ditanya mengenai soalan tarikat, responden B tidak mengetahui tentang sebarang tarikat. Dia juga tidak mengamalkan sebarang amalan tarikat dalam kehidupan seharian. Soalan mengenai tarikat ini tidak mampu dijawab oleh responden B. Namun begitu, responden B amat berbuka hati untuk belajar mengenai tarikat. Kesimpulannya pula, tarikat ini merupakan amalan kerohanian yang mempunyai kaedah serta amalan yang tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kepada mereka yang berminat untuk mempelajari tarikat ini, mereka perlulah mengenal pasti dan menilai ajaran tarikat sebelum mula mengamalkannya kerana terdapat tarikat yang sesat. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa tarikat Naqsyabandiyah mempunyai amalan tertentu seperti bai'ah dan tawajuh yang diamalkan untuk mencapai tingkat tasawuf yang dikehendaki. Semua amalan yang diajar dalam tarikat Naqsyabandiyah adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis tanpa sebarang pertentangan syarak. Oleh itu, amalan tarikat boleh dibuat dan diamalkan bagi mereka yang betul-betul bersedia untuk mengikut jalan sufi. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.